Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bahagia Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pak Yusril, para narasumber dan para peserta sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya begitu menikmati pembicaraan Pak Yusril tadi ya. Namun demikian menyadari bahawa di Malaysia ni kita belum lagi generasi muda belum lagi mengenali Pak Nasir secara dalam kecuali Abim ya. Jadi saya mengambil naratif sejarah secara umum mengenai pemikiran Pak Nasir memperkukuh idealisme perjuangan pengaruhnya di Malaysia, terutama pengalaman Abim ya. Jadi bagi manfaat anak-anak muda yang masih belum dapat memahami kisah Pak Nasir secara detail ya. Jadi Pak Nasir tokoh politik, pemikir, pendakwah nasional internasional, sentiasa menjadi inspirasi kepada kami dulunya Abim, sekarang Wadah ya, menggali segala hikmah dan ibrah dari perjuangannya sejak kemerdekaan Indonesia. Perjuangan politik Islam melalui Partai Masyumi, perjuangan politik kesatuan Mosi Integral, hingga berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi Perdana Menteri NKRI, dipenjara oleh Presiden Soekarno hingga Julai 1966, kemudian menubuhkan Dewan Dakwah Islamiah pada tahun 67 hingga beliau wafat 1993, dan aktif di dalam arena dakwah antarabangsa melalui Rabita Alam Islami, Muslim World League, Muslim World Congress ya. Itu gambaran ringkas mengenai Bapak Nasir yang mengawali perjuangannya dengan perjuangan politik dan kemudian diakhiri dengan perjuangan dakwah yang kita popularkan di Malaysia sebagai berpolitik ataupun berdakwah di jalur politik dan berpolitik di jalur dakwah. Dua pengalaman terlibat dalam politik dan juga gerakan dakwah. Tokoh yang terkenal di Malaysia melalui Abim yang mempopularkannya dengan idealisme perjuangannya untuk melihat al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tiada yang lebih tinggi darinya. Sejak awal 20-an lagi, Pak Nasir sudah berkecimpung dalam politik Islami melalui partai Islam terbesar ketika itu, Partai Masyumi, yang ditubuhkan pada tahun 1945 dan dibubarkan pada tahun 1960. Bagi Pak Nasir, hubungan Islam dan negara harus bersifat integral, simbiotik dan resiprokal. Islam bukan agama ritual dan pribadi. Islam itu adalah sistem kehidupan yang menyeluruh yang telah mencipta tamadun besar dunia seperti tamadun yang dibina oleh Umayyah, Andalusia, Abbasiyah, Seljuk, Mughal dan juga Osmaniyah. Jadi perjuangan politik Islam Pak Nasir yang lebih dikenali sebagai berdakwah di jalur politik telah memberi inspirasi agak saya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menerjunkan diri ke dalam politik praktis ya pada 1982 setelah 10 tahun memimpin Abim yang ditubuhkan pada tahun 71. Saya rasa mungkin ini Pak Anwar bisa mengkonfirmkan ataupun tidak. Ya. Jadi persepsi kita oleh kerana Pak Nasir itu sudah berpengalaman di politik, jadi ya mungkin itu antara faktor pelibatan Saudara Anwar. Ini nanti mungkin boleh dikonfirmkan. Setelah Pak Nasir dibebaskan dari penjara pada tahun 1966, setahun kemudiannya pada tahun 67, beliau dan teman-teman seperjuangan di Partai Masyumi telah menubuhkan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dengan mulai memperkenalkan konsep berpolitik di jalur dakwah. Ya. Konsep ini bermaksud jalan dakwah jangan buta politik, tetapi mengangkat martabat umat mesti membebaskan diri dari belenggu perhambaan, kezaliman, kejahilan, kemiskinan dan juga perpecahan. Ya. Jadi mengambil ibrah dari perjuangan Pak Nasir inilah bermula dengan fasa berdakwah di jalur politik melalui Parti Masyumi, kemudian ke fasa berpolitik di jalur dakwah, penubuhan Dewan Dakwah Islamiah. Abim mengambil sebaliknya. Ya, sebab kita mengenali Abim setelah Pak Nasir menubuhkan Dewan Dakwah. Sebab Abim ditubuhkan pada tahun 1971.
Jadi saya berkeyakinan nasihat Pak Nasir kepada Abim, sekali lagi Pak Anwar bisa confirmkan ya, perhebatkan dakwah dahulu, meratakan dakwah, timbulkan kesedaran, kemudian naturally, ya secara fitrahnya nanti politik itu akan sabit juga, ya. Jadi kemungkinan itulah yang saya berpandangan bahawa nasihat beliau ya terlibat dalam bidang dakwah dan kemudian akhirnya ke arah kekuasaan. Ya. Kita lihat Dewan Dakwah ditubuhkan pada tahun 67. Sedangkan Abim pada tahun 71. Dan hubungan Abim dengan Pak Nasir tentunya lebih akrab sejak Dewan Dakwah ditubuhkan. Dan tadi dikonfirmasikan oleh Pak Anwar, Datuk Seri Anwar, bahawa beliau mengenali Pak Nasir ketika beliau sudah jadi mantan kepada hal-hal yang berkaitan dengan politik. Ya. Jadi saya berkeyakinan bahawa pengaruh Pak Nasir menasihatkan Abim pada waktu itu untuk memulakan gerakan dakwah sebelum menceburkan ke dalam parti politik, ke pentas politik. Sejak Abim ditubuhkan ya, tahun 71, gerakan dakwah berkembang. Ya, kita mengambil agenda Islam sebagai ad-din, Islam sebagai nizamul hayah. Kita mengambil masa hampir 10 tahun ya, menggarap persoalan Islam kembali kepada Islam, Islam sebagai satu sistem kehidupan, tetapi dalam kerangka masyarakat majmuk di Malaysia. Ya, kita belajar pengalaman gerakan Islam daripada Ikhwan, juga Jamaat Islami, tetapi kita mengakui bahawa uniknya alam Melayu itu, sifat politiknya, sifat perkembangannya adalah sifat Islam yang inklusif yang melibatkan pelbagai kaum. Itu yang kita kemukakan konsep kepelbagaian dalam bingkai kesatuan. Sehingga Islam pasca merdeka kelihatan Islam di Malaysia pasca merdeka kelihatan kita berada di pinggiran. Namun demikian alhamdulillah selama 10 tahun Abim menggarap Islam sebagai ad-din, membawa masyarakat ke arah kefahaman Islam yang syumun, maka Islam mulai menjadi arus perdana pada tahun di Malaysia. Ya, Islam daripada pinggiran dengan penglibatan Abim antaranya dengan tidak menafikan sumbangan yang lain-lain ini telah berjaya membawa Islam di pinggiran menjadi mainstream di dalam perpolitikan negara. Ini ditandai dengan respon kerajaan Malaysia pada tahun 1978 apabila dilancarkan Hussein Tun Hussein On telah melancarkan program Bulan Dakwah se-Malaysia. Ya. Saya ingat lagi pada waktu itu pertama kali saya mendapat penerangan, penjelasan mengenai Islam bukan sekadar ritual tetapi Islam sebagai pembina tamadun. Ya. Pembincangan mengenai Islam yang sangat dinamik dengan program Bulan Dakwah se-Malaysia yang mana Abim terlibat secara langsung dan saudara Anwar dan kepimpinan Abim pada itu adalah merupakan antara pelopor yang menerangkan tentang Islam sebagai ad-din dan juga Islam berpotensi untuk membina sebuah tamadun. Kemudiannya disusuli dengan kemasukan saudara Anwar Ibrahim ke dalam ke dalam kerajaan pada 1982. Ya. Apabila Islam itu sudah difahami, maka tiba masa untuk melaksanakan agenda Islam dalam bentuk institusi, dalam bentuk pemerintahan. Kemungkinan inilah fiqahnya, maka saudara Anwar Ibrahim mengambil keputusan untuk masuk ke dalam pemerintahan untuk memacu Islam ke arah yang lebih praktikal dalam bentuk institutional. Ya. Jadi sejak itu Islam sudah menjadi agenda daripada PM ke PM. Ya. Kita lihat bahawa agenda Islam itu tiap-tiap Perdana Menteri, sejak Perdana Menteri yang keempat sehinggalah kepada Perdana Menteri yang ketujuh, ya, tiap-tiap Perdana Menteri ada agenda Islamnya sendiri. Bermula daripada Islam, wa'yul Islami, kesedaran Islam, Islam sebagai ad-din, kemudian diikuti dengan program Bulan Dakwah se-Malaysia, kemudian kemasukan saudara Anwar di dalam kerajaan, kemudian pada 1985, Perdana Menteri Malaysia yang keempat, Tun Dr. Mahathir Mohamad, telah melancarkan dasar penerapan nilai-nilai Islam. Ya. Ketika itu, Abim diminta untuk sama-sama menjayakan program pengisian dasar penerapan nilai-nilai Islam dengan mengisi program Biro Tata Negara. Kita banyak terlibat dan saya sendiri secara peribadi telah terlibat dalam menerangkan, bertemu dengan pegawai kerajaan, dengan siswa-siswa di seluruh
negara membicarakan tentang Islam dan juga membina negara wawasan 2020 dengan acuan kita sendiri. Ini agenda yang dilancarkan pada tahun 1985 oleh Tun Mahathir Mohamad. Kemudian Perdana Menteri yang kelima, Tun Abdullah Ahmad Badawi pula, ya, tiap-tiap Perdana Menteri dia ada baby dia sendiri, ya, maka beliau telah melancarkan Institut Islam Hadari pada tahun 2007. Maka pada itu dibicarakan soal Islam Hadari, Islam dalam konteks pembinaan tamadun. Dan Perdana Menteri yang ke-6, Datuk Seri Najib Razak, ketika beliau memerintah, telah melancarkan Institut Wasatiyah Malaysia pada tahun 2012. Ya. Dan apabila Kerajaan Pakatan ditubuhkan pada tahun 2009, ya, maka dilancarkan pula idea Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jadi kita lihat bagaimana, ya, hasil daripada pengalaman, kemungkinan, ya, nasihat dan pandangan interaksi dengan Pak Nasir tersebut telah memberikan suatu inspirasi dengan konsep dakwah dalam bidang politik dan juga berpolitik dalam dakwah ini telah memberi satu kesan kepada kerangka dakwah, perkembangan dakwah di Malaysia. Ya. Kemudian PM yang ke-8, Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang kita telah pun mendengar, telah mulai diwacanakan konsep yang akan dikemukakan, belum ada yang pasti lagi, maka kemungkinan akan wacana mengenai manhaj Rabbani sedang diwacanakan di kalangan mufti-mufti dan juga pegawai kerajaan. Ya. Ya. Dan ini merupakan trend yang sedang berlaku. Sama ada trend ini memberi kesan kepada governance, ada satu persoalan yang kita fahami, yang mungkin saudara Pak Anwar sendiri yang bisa memahaminya, ya, apabila kita melancarkan gerakan reformasi. Jadi sekalian, kita menganggap bahawa jalur dakwah di jalur politik dan berpolitik di jalur ini umpama, ya, kita menyorot pengalaman Khilafah Osmaniyah, yang mana persoalan umara dan ulama itu adalah satu komponen yang tidak boleh dipisahkan. Ya. Kita lihat antara rahsia kekuatan Khilafah Osmaniyah ialah kerana ada sultan yang meletakkan ulama itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, dan menghormati ulama. Tetapi ulama tersebut adalah ulama yang berani kerana benar, bukan ulama yang sujud kepada kekuasaan. Ya. Kita lihat contoh kehebatan Sultan Murad yang kedua, Sultan yang ke-6 Khilafah Osmaniyah, bapaknya Sultan Muhammad Fatih. Dia mempunyai Hoja Haji Bairam Wali. Haji Bairam Wali Hoja merupakan penasihat yang cukup berani kepada Sultan Murad yang kedua, iaitu Sultan yang ke-7. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan yang ke-7, mempunyai Ak Syamsuddin yang sangat berani menegur pemerintah dan tidak takut, ya, dengan kekuasaan yang ada kalau ia ini terkeluar daripada jalur syariah. Pada satu ketika Sultan Muhammad Al-Fatih memanggil Ak Syamsuddin, maka Ak Syamsuddin tidak datang, ya, kerana apabila kota Konstantinopel telah dibuka, beliau merasakan bahawa Sultan Muhammad Fatih menganggap bahawa kemenangan itu kemenangan miliknya, maka dia tidak datang. Ya. Jadi kemudian apabila dalam satu majlis ditanyakan kepada beliau mengapa beliau tidak hadir, malah beliau tidak pun bangun menghormati beliau. Dia mengatakan, aku merasai bahawa ada sedikit perasaan ananiah, kesombongan dalam dirimu bahawa kamu menganggap kemenangan pembukaan kota Konstantinopel ini adalah kerana kamu, bukan kerana anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu aku tidak mau menghormati engkau. Dan setelah ditegur begitu rupa, Sultan Muhammad Fatih sadar dan mencium tangan hojanya. Begitu antara kekuatan Khilafah Osmaniyah, kekuatan peranan agama dan juga sultan yang menghormati peranan agama, yang mana tidak menganggap dia sujud kepada kekuasaan. Jadi atas dasar itulah kita berpandangan bahawa pengalaman Pak Nasir tersebut dengan berpolitik dan juga berdakwah itu sebagai gambaran peranan umara yang harus berganding dengan peranan ulama dalam pengertian
ulama yang progresif, yang ulama yang hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memastikan negara tersebut mantap, untuk memastikan negara tersebut maju sesuai dengan konsep baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selain daripada itu kita juga mendapat inspirasi daripada Bapak Nasir kerana penglibatan beliau dalam arena dakwah antarabangsa. Ya. Penglibatan beliau dalam Rabitah Alam Islami. Ya. Dengan rangkaian dakwah beliau dan juga beliau antara yang sangat sensitif tentang perkembangan politik dunia Islam. Ucapan beliau dalam Festival Islam pada tahun 80-an yang bertajuk Pesan Islam terhadap Orang Moden cukup mengesankan. Bagaimana Islam itu tidak patutnya terpinggir dalam perkembangan dunia pada mutakhir dan kita mengambil tahu tentang apa yang berlaku. Jadi kerana itulah kita lihat bagaimana perkembangan yang berlaku, usaha-usaha yang dibawa oleh Pak Nasir tersebut semacam ada persamaan dengan perkembangan ABIM. Ya. Perkembangan Pak Nasir, perbandingan Pak Nasir dengan Pak Anwar. Pak Nasir bermula dengan politik, Pak Anwar bermula dengan dakwah dan akhirnya ke politik. Ya. Jadi ini merupakan satu perhubungan yang cukup akrab dan saya bersetuju apa yang disebut oleh Pak Anwar tadi yang mengatakan bahawa kita sudah menganggap Pak Nasir ini sebagai abah kita, sebagai orang tua kita, sebagai ayah kita dan sampai sekarang kita masih menganggap Pak Nasir ini terus hidup di dalam diri kita kerana kita menganggap bahawa perjuangan yang ikhlas itu ianya akan hidup dan menghidupkan jiwa walaupun ianya sudah lama meninggal di alam fana ini. Mudah-mudahan ketika umat sedang menghadapi krisis politik yang gawat ini, kita membicarakan tentang adilisme perjuangan merujuk kepada tokoh Pak Nasir dan pada satu hari nanti insya-Allah akan memberi inspirasi kepada generasi muda untuk menjejak langkahnya. Mudah-mudahan akan lahir lagi beberapa lagi Bapak Muhammad Nasir ataupun Muhammad Nasir baharu yang akan mampu menangani tantangan zamannya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.